Pasar raya banyak zaman kita ni. Dulu kalau nak pergi pasar raya Kuala Lumpur, Sogo dipanggil demikian. Kena pergi ke Sogo. Sekarang Sogo dekat bandar-bandar biasa ada. Kat Kuala Terengganu ada Sogo. Orang-orang tua, dia tua dah, tapi penampilan dia gaya-gaya orang muda. Orang tua tak sedar diri, senang ceritanya. Yang dia jadi demikian pada diri dia. Dia tak sedar diri dia ni semakin tua. Dia tua dah, tapi pakai ketat-ketat, tak sedar pada diri dia. Cara pergaulan dia, bercakap, cuba tengok yang tua-tua dalam TikTok tu. Misal contohnya, tua-tua dah, berjoget lagi. Dia ingatkan orang nak tengok sangat yang dia berjoget. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah di atas nikmat dan peluang yang masih lagi diberi oleh Allah kepada kita untuk kita belajar tentang mengenai beberapa tanda-tanda menghampiri saat berlakunya kiamat. Yang kita tahu bahawa alam ini Allah tak jadikan pada kita dalam keadaan yang berakhir dengan dunia saja, tidak. Tetapi Allah jadikan lepas pada adanya dunia ini akan berlakulah yang disebut dengan alam yang lain pula. Sebelum daripada nak masuk pada alam yang lain ini, maksudnya alam barzah, alam mahsyar, alam yang disebut dengan alam syurga ataupun alam neraka, lalu Allah jadikan dipanggil penutup kepada alam ini, dipanggil hari kiamat. Hari kiamat ni satu hari yang di mana Allah Subhanahu Wa Taala ajar pada kitanya Allah akan tutup dan Allah hancurkan alam ini. Tapi sebelum daripada Allah nak hancurkan alam ini, di sana Allah bagi tanda-tanda. Sebagaimana kita dalam hidup kita, kalau Allah nak buat sesuatu perkara pada kita, Allah bagi tanda-tanda. Allah nak turunkan hujan. Allah tunjukkan tanda-tanda gelapnya awan. Allah nak jadikan pada kita ada sakit. Allah bagi tanda-tanda pening kepala dan sebagainya. Demikian juga bila Allah Subhanahu Wa Taala nak jadikan hari kiamat, lalu Allah Subhanahu Wa Taala jadikan yang disebut beberapa tanda-tanda. Hari ini saya nak sebut kali ini pada pertemuan kita ini kita sebut tanda yang ke-25 dah. Di antara tanda-tanda yang berlakunya kiamat ini, di mana banyaknya berlaku kematian yang mendadak. Ini di antara tanda-tanda nak berlakunya kiamat. Biasanya saat waktu itu akan berlaku peristiwa kematian demi kematian. Akan berlaku saat itu manusia mati mendadak tanpa diketahui sebab. Tiba-tiba orang tengah-tengah berjalan jatuh, rebah, tak tahu sebab. Saat semacam itu juga disebut tanda-tanda datangnya hari kiamat. Kalau kita tengok sekarang ni, ramai mana orang kita ni yang mati dalam keadaan yang mendadak. Mati dia tu tak ada sebab. Kadang-kadang kita tahu pada dia sihat, dia jaga badan, dia tiba-tiba mati. Kematian tu berlaku dalam keadaan mendadak. Yang menyebabkan orang yang akhir zaman ini, dia sudah berada dalam keadaan panik dan takut sebahagian di kalangan kita. Dalam riwayat At-Tabrani radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Inna min amaratis sa'ah an yazhara al-maut fuj'ah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, di antara tanda-tanda dekat nak berlakunya kiamat, di mana jelas-jelas sangat kematian itu mendadak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, di antara tanda-tanda yang menunjukkan bagaimana nak berlakunya hari kiamat, di mana mati itu ramai sangat. Mati itu mendadak. Ramai itu satu. Yang kemudian mati itu tak ada sebab. Kalau kita sekarang ni ada juga sebab-sebab. Sebab kencing manis.
sebab darah tinggi, sebab kena serangan jantung, sebab itu. Yang ni masalahnya dia sihat. Masalahnya dia tak ada penyakit. Masalahnya dia tak ada apa-apa yang menunjukkan tanda-tanda kematian. Umur masih lagi muda, tidak tua. Kemudian dia memang dalam hidup dia ni tak ada tanda-tanda kematian. Tiba-tiba mati. Mati di kalangan mereka. Ini merupakan fenomena yang sudah dapat kita saksikan pada masa sekarang ini. Kerana saat ini terlalu banyak terjadi kematian mendadak pada manusia. Terkejut di kalangan kita. Mati terkejut ni merupakan di antara tanda-tanda nak berlakunya hari kiamat. Dia panggil demikian. Ni yang kita diajar supaya kita sentiasa buat persiapan sepanjang masa. Kerana boleh jadi kita kot yang akan mati mendadak. Boleh jadi siapa saja yang mendengar kuliah ini, dia kena buat persiapan. Ramai mana di kalangan kita mengejut kan. Tahu-tahu kena kanser stage yang keempat dah. Ramai mana orang kita tahu-tahu dianya dalam keadaan yang dia ni bila-bila masa saja untuk menghadap depan Allah. Itu yang ke-25. Kemudian tanda yang ke-26, di mana pasar-pasar dan juga pasar raya semakin berdekatan. Banyak dah pasar raya, kedai-kedai berdekatan. Semakin dekat. Ni tanda-tanda ni. Dekat maksudnya apa dia? Dulu-dulu kalau kita nak pergi ke pasar raya, kena pergi jauh. Baru kita jumpa pasar raya. Tapi akhir-akhir ni, pasar raya tu jadi banyak. Rasulullah SAW juga menggambarkan dengan bagus mengenai tanda-tanda kiamat. Yakni pada satu saat, orang yang tidak perlu lagi payah untuk berbelanja kerana pada saat itu pasar dia sudah berada di mana-mana. Nah, sekarang dah, kalau kita perhati, kat mana-mana pun ada pasar. Meskipun demikian, perlu kita ketahui bahawa realitinya tersebut merupakan tanda akan datangnya hari kiamat. Kalaupun kita tengok banyak je pasar raya. Kadang-kadang dalam kampung pun ada pasar raya sekarang. Dalam kawasan yang terpencil begitu pun ada juga pasar raya sekarang. Berikut rakaman hadis tentang peristiwa tersebut daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "La taqumus sa'atu hatta tazhar al-fitan wal kadhib wa tataqarab al-aswaq." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut tidak akan berlakunya hampir kiamat sehingga bila tazhar al-fitan, sehingga jelas-jelas sangat muncul fitnah-fitnah di kalangan manusia. Berlaku fitnah-fitnah di kalangan manusia. Ini kita bincang dah sebelum daripada ni. Apalagi wal kadzib, dan juga masing-masing dalam keadaan berdusta, bohong. Cakap ni kalau tak bohong tak sedap di akhir zaman. Dia kena bohong baru sedap. Di kalangan manusia ni bohong je. Suami membohongi isteri, isteri membohongi suami, anak-anak membohongi mak ayah membohongi anak-anak. Semua bohong. Dalam hidup kita ni, perangai berdusta tu biasa je di kalangan umat manusia pada akhir zaman. Yang ketiga Rasulullah sebut, wa tataqarab al-aswaq, dan semakin banyak pasar-pasar yang semakin berdekatan di antara satu sama lain. Pada zaman ni pasar-pasar semakin berdekatan. Kalau kita tengok zaman kita ni kan, pasar raya banyak. Zaman kita ni, dulu-dulu kalau nak pergi pasar raya Kuala Lumpur, Sogo dipanggil demikian. Kena pergi ke Sogo. Sekarang Sogo dekat bandar-bandar biasa ada. Kat Kuala Terengganu ada Sogo. Dekat yang disebut dengan apa dia? Dekat dengan Shah Alam ada Sogo. Dekat pergi ke mana-mana ada Sogo. Senang cerita. Zaman-zaman dahulu, kalau nak pergi pasar yang Sogo yang besar ni, Kuala Lumpur saja. Itu akhir zaman ni semakin banyak pasar. Dulu pasar ni dekat daerah-daerah hari-hari Isnin, hari-hari Jumaat baru ada pasar. Sekarang tiap-tiap hari ada pasar. Baru pagi lagi pasar. Pasar pagi setiap masa dan setiap ketika. Ini tanda-tanda yang nak berlakunya hari kiamat yang menunjukkan dekatnya saat yang demikian. Itu tanda yang ke-26. Tanda yang ke-27, di mana orang-orang tua semakin nampak bergaya muda. Ini di antara tanda-tanda. Orang tua bergaya seperti anak-anak muda.
Rambut dia yang putih diinaikan menjadi hitam. Dan penampilan juga mengikut trend anak-anak muda. Orang-orang tua, dia tua dah. Tapi penampilan dia gaya-gaya orang muda. Orang tua tak sedar diri, senang ceritanya. Yang dia jadi demikian pada diri dia. Dia tak sedar diri dia ni semakin tua, semakin tua. Tapi dia rasa diri dia semakin muda, semakin muda. Berlagak macam orang muda. Berkepik dengan anak perempuan yang muda-muda, yang tak tutup aurat. Hidup dia dalam keadaan dia tak rasa sepatutnya. Dia semakin dia tua, semakin dia dekat dengan rumah Allah. Tapi tak. Semakin tua, semakin dekat dengan disko. Pergi disko, pergi kelab karaoke. Orang tua-tua dalam keadaan sebegitu. Yang ni disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sebut, yakunu qaumun yakhdibuna fi akhir zaman bisawad ka khawasilil hamam la yarihuna rabihatul jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut akan ada di akhir zaman satu kaum yang mula menginaikan rambut-rambut mereka dengan warna hitam bagaikan dada burung merpati. Dia dianya sedangkan bagaikan dada burung merpati. Padahal dia tu putih dah rambut dia, tapi dia inai jadi hitam balik. Mereka tidak akan pernah mencium bauan syurga, kata Rasulullah. Orang yang macam ni, perangai dia tu, yang dia belagak macam orang muda. Kita tua dah. Orang tanya, kerja apa? Pencin dah. Kerja apa sekarang disebut. Habis tu, sekarang memenuhkan masa di kelab-kelab malam. Sekarang memenuhkan masa di kedai-kedai kopi. Borak semenjak daripada pagi sampai petang. Dia habis masa dia. Kemudian dia sibuk membilang wanita-wanita untuk dijalani dalam hidup dia. Nak sebutnya gambaran bagaimana wasaknya zaman-zaman di akhir zaman, tanda dunia ni nak berlakunya kiamat. Dalam hadis yang Rasulullah cerita ini, Rasulullah gambarkan perilaku orang-orang tua yang sudah tua dalam hidup mereka. Mereka tidak menerima kenyataan diri mereka. Mereka ingin selalu nampak muda. Yang tua nak nampak muda. Yang digambarkan dengan menginai rambut mereka yang sudah memutih dengan warna hitam pula. Gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semacam itu sebenarnya dapat diperluaskan dengan perilaku berpakaian. Sama ada cara berpakaian dia, pakaian orang muda, pakai ketat-ketat. Dia tua dah, tapi pakai ketat-ketat, tak sedar pada diri dia. Cara pergaulan dia, bercakap, cuba tengok yang tua-tua dalam TikTok tu. Misal contohnya, tua-tua dah, berjoget lagi. Berjoget lagi, dia ingatkan orang nak tengok sangat yang dia berjoget dalam suasana dia. Dan yang luar, yang lainnya yang biasanya dilakukan oleh para muda-mudi. Ini realitinya tersebut merupakan rangkaian peristiwa daripada tanda-tanda munculnya hari kiamat. Semua ni sebenarnya tanda nak berlakunya hari kiamat. Sebagaimana yang telah digambarkan oleh Rasulullah dalam hadis tersebut. Yang ke-28, tanda yang ke-28, di mana mimpi-mimpi orang mukmin menjadi kenyataan. Orang-orang mukmin dah mula bermimpi, tidur malam mimpi. Dan mimpi-mimpi mereka tersebut menjadi kenyataan. Nampak dalam kehidupan yang sebenar. Segala yang mereka mimpi, Allah bagi dahulu melalui mimpi. Lalu mimpi-mimpi orang salih ni, suatu hari, 2-3 hari lepas tersebut, berlaku apa yang dimimpi dalam mimpi-mimpi orang salih ni. Ini di antara tanda-tanda telah dekatnya hari kiamat. Iaitu tepatnya, benarnya mimpi-mimpi orang mukmin pada akhir zaman. Orang-orang mukmin ni bermimpi. Mimpi yang tu, mimpi yang ni. Benda yang akan dilalui. Macam mimpi kapal terbang jatuh. Tiba-tiba jatuh sungguh kapal terbang. Mimpi dalam diri dia kematian seseorang. Kemudian mati sungguh orang tersebut. Mimpi pada diri dia tengok kemewahan dan kesenangan pada seorang yang susah. Dia tengok orang yang susah, dia kenal orang susah. Suatu hari orang susah tu betul-betul dalam mimpi dia tengok orang susah tu menjadi kaya. Suatu hari lepas pada sebut orang susah yang dia nampak dalam mimpi itu berubah menjadi kaya. Ini ada yang jenis demikian. Pada waktu itu apabila iman seseorang itu benar, mimpi dia menjadi benar pula.
Allah jadikan demikian. Siapa-siapa iman dia betul, maka mimpi dia betul. Pada akhir zaman, dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, diriwayatkan daripada hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sebut, "Iqtarabaz zaman lam takad ru'yal muslimin tukadzib wa asdaqahum ru'ya asdaqahum haditha. Ru'yal muslim juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, apabila telah dekat masanya hari kiamat, iqtarabaz zaman, Rasulullah sebut, bila dekat dengan masa kiamat, lam takad ru'yal muslimin tukadzib, yang hampir-hampir waktu mana nak berlakunya kiamat ni, hampir-hampir saja mimpi orang muslim itu tidak dusta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Lam takad ru'yal muslimin tukadzib. Segala mimpi-mimpi orang yang muslim itu menjadi benar, tidak menjadi dusta. Wa asduqahum ru'ya asduquhum. Rasulullah sebut, yang paling benar mimpi seorang di antara kamu adalah orang yang paling benar dalam iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa-siapa yang semakin kuat keimanan dia pada Allah, semakin benarlah mimpi dia. Rasulullah cerita demikian. Tanda akhir zaman ni, bila kita berada pada akhir zaman, keadaan akan menjadi sedemikian rupa. Kemudian wa ru'yal muslim juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, mimpi seorang mukmin itu merupakan satu bahagian daripada 45 bahagian kenabian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan demikian. Maknanya orang Islam tu, kalau dia mimpi di akhir-akhir zaman ini, mimpi itu, mimpi ini, kemudian dia cerita, saya telah bermimpi sebegini, saya bermimpi begini. Rasulullah kata, mimpi dia tu satu juzuk daripada juzuk-juzuk sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Satu daripada 46 juzuk daripada yang disebut dengan juzuk-juzuk kenabian. Maknanya 45% tepat. 45% daripada juzuk kenabian yang ada pada seorang. Ibni Abu Hamzah berkata, makna mimpi orang mukmin pada akhir zaman hampir tidak berbohong bahawa pada umumnya mimpi tersebut menjadi kenyataan. Cuba kita dengar daripada orang-orang alim. Dia kata dia mimpi macam ni, dia mimpi macam ni. Tak lama lepas itu datang sungguh, terkena sungguh yang disebut mimpi-mimpi tadi menjadi kenyataan. Ada orang yang disebut pada saya orang yang soleh. Dia kata di awal-awal tahun Masihi ni akan berlakunya jatuhnya kapal terbang. Disebut demikian. Akan ada. Saya mimpi disebut. Saya nampak kapal terbang tu jatuh menjunam dalam laut. Disebut demikian. Pecah berkecai. Dia gambarkan demikian. Dalam mimpi dia. Dan Allah tunjukkan berlaku dengan peristiwa jatuhnya kapal terbang yang Sriwijaya Air tu dalam mimpi, yang mimpi-mimpi orang soleh. Tu. Dan kapten tu sendiri, kalau kita baca, kapten tu sendiri dia sebut dalam kata-kata dia, setinggi mana pun dia menerbangkan kapal terbang ini, dia tak mampu untuk mencapai tinggian ke syurga Allah yang jauh lebih tinggi dan lebih bernilai daripada dunia dan seisinya ini. Hebatnya kapten pilot sebut, moga-moga semua yang meninggal dunia dalam terhempasnya Sriwijaya Air tersebut di kalangan orang soleh, dan Allah pilih mereka di kalangan syuhada wassalihin, di kalangan orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan orang soleh. Amin ya Rabb. Dia panggil demikian. Mimpi menjadi kenyataan seperti apa yang terjadi dalam mimpi itu dengan tidak memerlukan lagi takwil. Biasanya mimpi-mimpi ni perlu ditakwil. Tapi tak ada takwil. Tak perlu takwil. Nampak jelas. Dalam mimpi itu nampak jelas. Allah tunjuk dalam mimpi-mimpi orang soleh. Orang soleh lah. Kita yang toleh ni tidur mimpi hantu tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam mimpi hantu. Tak berjumpa-jumpa hantu. Kerana apa dia? Kerana kita tidak soleh sesoleh mereka. Rasulullah kata, kalau kamu nak tahu kamu ni orang soleh tak soleh, mimpi kamu menjadi benar. Dekat dengan penghujung umur alam dunia ini, semakin kamu kuat iman kamu, semakin benar mimpi-mimpi yang kamu lalui pada diri kamu itu. Nak sebutnya kelebihan.
Sehingga kan tidak dimasuki oleh dusta ataupun kebohongan langsung. Dalam mimpi itu, tak ada bohongnya. Tak ada pendustaan dalam mimpi tadi. Berbeza dengan waktu-waktu sebelumnya, di mana takwil mimpi itu sering samar, sehingga si tukang ramal lantas meramalkan dengan ramalan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Sehingga kan Islam dagang. Kamu jangan berjumpa dengan tukang-tukang ramal. Jangan kamu terlibat dengan tukang ramal. Kerana apa dia? Semuanya tak betul. Tapi, bila di akhir zaman, mimpi-mimpi menjadi mimpi-mimpi yang benar. Di kalangan kita. Dengan ramalan ini, masuklah kebohongan ke dalam mimpi-mimpi tersebut. Bila orang meramal, mesti bohong. Tapi dalam Islam, di akhir zaman, orang yang soleh itu, dia mimpi. Allah jadikan dia mimpi. Mimpi itu betul, tak perlu takwil. Mimpi-mimpi orang soleh ini. Allahu Akbar. Lepas tu bila berjumpa dengan orang soleh-soleh, cuba tanya orang soleh-soleh yang tua-tua ni, tanya ada mimpi apa akhir-akhir ni. Dia pun sebutlah mimpi dia macam ni, mimpi dia macam ni. Mimpi tersebut, kalau kita dengar mimpi-mimpi dia, menandakan betul. Tanda betul yang nak berlakunya hari kiamat. Yang ke-29, tanda-tanda nak berlakunya hari kiamat. Orang yang taat seperti menggenggam bara api. Ketaatan dia tu, waktu mana penghujung-penghujung nyawa alam ini, bagaikan dia menggenggam bara api yang panas. Payah. Dipanggil, nak jumpa dengan orang taat ni payah. Pada akhir zaman. Kenapa dia? Kerana orang semua buat maksiat. Di akhir zaman ni, orang nak taat ni payah. Nak jumpa orang yang nak solat payah. Nak jumpa dengan orang yang jaga soal makan minum payah. Nak jumpa dengan orang yang ikut syariat payah. Suatu saat kelak, memegang syariat ini bagaikan memegang bara api. Bila kita berada di akhir zaman. Kerana pada saat itu syariat Islam dianggap asing dan orang yang sudah semakin malas-malas untuk melakukan syariat Islam. Allahu Akbar. Orang jadi semakin malas. Nak pegang, nak ikut syariat ni payahlah. Nak tutup aurat, susahlah. Nak tinggal daripada berzina, payahlah. Nak tinggal daripada minum arak, payahlah dalam dunia kita. Dunia kita ni payahlah. Nak tinggal riba, payah. Nak tinggal arak, payah. Nak tinggal daripada melakukan maksiat, payah. Orang kita payah di akhir zaman. Bagi diri dia, yang buat benda tersebut, semua menguntungkan. Bagi dia, kalau kita tak buat, kita akan rugi. Tak terlibat dengan riba, rugi, katanya mereka. Mereka fikir demikian. Kemudian, kalau tak terlibat dengan arak, rugi. Kalau tak terlibat dengan pelacuran, rugi, katanya mereka. Ini gambaran yang mereka tunjuk dalam hidup mereka. Tapi sebenarnya orang mukmin tidak demikian. Orang mukmin patutnya pada akhir zaman, kamu jaga Islam ni bagaikan kamu menggenggam bara api. Itu tanda akhir zaman itu. Susahnya kitanya di saat itu. Sampai pada satu saat, orang yang merasa pelik dengan orang pakai kopiah. Jalan pakai kopiah, orang tengok dia pakai kopiah, pelik dia ni. Patutnya pakai topi. Dia nak suruh demikian. Nak jumpa masjid-masjid yang terbuka payah. Di akhir zaman. Semua masjid-masjid tertutup. Kemudian nak jumpa berjemaah payah. Kerana apa dia? Kerana sukar. Dalam dunia wabak, misal contohnya. Orang pun tutup, masjid-masjid tutup. Kemudian sekolah-sekolah agama ditutup. Suasana kita menjadi payah dalam menggenggam Islam pada akhir zaman. Sampai pada satu saat, orang merasa asing. Bahkan benci menjalankan syariat Islam. Ada sampai satu peringkat, orang ni jadi rasa benci. Nak ikut Islam. Apalah hudud-hudud ni? Apalah RUU 355 ni? Misal contohnya. Orang kita jadi benci terhadap syariat Islam. Fenomena seperti ini merupakan tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Ini di antara tanda nak berlakunya datang hari kiamat. Hari kiamat semakin dekat. Berikutan gambaran yang terdapat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim ala dinil qabidul 'alal khamr 'alal jamr." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, akan datang atas manusia satu zaman di mana orang-orang yang berpegang teguh pada agamanya, di tengah-tengah mereka bagaikan orang yang memegang bara api yang panas dalam keadaan yang demikian pada mereka.
sukarnya saat itu. Hadis ini menggambarkan tentang banyaknya ujian, cubaan dan rintangan yang akan dihadapi oleh Muslim, sehingga jika dia mampu berteguh hati terhadap syariat Allah, ia bagaikan memegang bara api di tangannya. Susahnya saat itu, bagaikan memegang bara api. Jika ia tidak kuat, nescaya dia akan meninggalkan ataupun paling tidak menyembunyikannya. Hadis ini dapat membuat terbukanya cara kita berfikir. Renungan kita pada saat ini, umat Islam sudah semakin banyak yang tidak mampu memegang syariat Islam dengan kuat, sehingga mereka meninggalkan perintah Allah sedikit demi sedikit. Zaman kita ni lah, orang kita tanggalkan Islam sedikit demi sedikit. Bahkan perilaku salah yang jelas-jelas dilarang oleh Allah pada saat ini menjadi hal yang dianggap lumrah dalam hidup masyarakat kita. Terlibat dengan riba, biasa je. Terlibat dengan apa dia agak, biasa je. Terlibat dengan dadah, biasa je. Terlibat dengan ganja, biasa je. Dalam masyarakat kita hari ini. Kerana apa dia? Kerana bagi mereka, ia tidak merupakan satu perkara yang ditakuti pada jiwa mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fenomena yang semakin bergejala pada saat ini ialah semakin sedikit orang yang peduli terhadap masalah agama. Orang tak ambil kira sangat tentang agama. Orang yang berpegang teguh terhadap agamanya bahkan dianggap sebagai orang yang kolot dan terkadang dibenci oleh masyarakat sekitar, kerana pada saat ini agama Islam sudah mulai tampak keterasingan di kalangan masyarakat itu sendiri. Ini di antara tanda-tanda yang nak berlakunya hari kiamat. Dan yang akhir sekali, tanda nak berlakunya hari kiamat yang disebut, yang kita nak belajar pada kali ini, lah tanah Arab kembali muncul subur. Tanda nak berlakunya kiamat. Bumi tanah Arab menjadi semakin subur. Rasulullah menjelaskan dalam sabda dia mengenai suasana negeri Arab yang awalnya gersang akan menjadi sebuah negeri yang hijau, yang subur. Menjadi subur, di mana tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan melimpah ruah sehingga terlihat keindahan, kehijauan dia. Buah yang tak sepatut ada di negara Arab, tiba-tiba ada. Buah durian. Tak ada zaman sebelum daripada ni. Tiba-tiba orang Arab tanam durian. Misal contohnya. Buah yang disebut dengan buah kurma, tak ada di negara kita. Tiba-tiba orang Melayu tanam kebun kurma. Pelik tu. Dunia dah terbalik dipanggil. Kondisi tersebut merupakan satu petanda akan datangnya hari kiamat. Kalau berlaku demikian, tanda nak berlakunya hari kiamat. Berikut penjelasan. Pada suatu saat, negeri Arab yang tandus akan kembali subur sebagai salah satu tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "La taqumus sa'ah hatta ta'udal ardul Arab marujan wa anhara." Tidak akan berlaku hari kiamat sehingga tanah Arab menjadi subur makmur kembali dengan padang-padang rumput yang menghijau dan sungai-sungai yang mengalir airnya di dalam. Air sungai ini sendiri. Lahiriah hadis ini menunjukkan bahawa di negara-negara Arab akan banyak airnya. Tanda-tanda. Padahal negara pada pasir. Macam mana nak banyak air? Tiba-tiba banyak air. Negara tersebut hingga muncul banyak sungai-sungai yang menumbuhkan banyak tumbuh-tumbuhan hingga menjadi padang rumput, kebun-kebun dan hutan-hutan. Dia jadi demikian. Hal ini diperkuatkan oleh keadaan bahawa pada zaman sekarang ini banyak mata air yang mancar seperti sungai-sungai untuk menyirami pohon-pohon yang banyak jumlahnya dan akan menjadi seperti yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah pernah bersabda pada perang Tabuk. Dalam perang Tabuk Rasulullah sebut, sesungguhnya kamu besok insya-Allah akan mendatangi mata air Tabuk dan kamu tidak akan dapat mendatanginya sehingga siang telah mana terang waktu duha. Rasulullah sebut demikian. Barang siapa di antara kamu yang mendatanginya, janganlah dia menyentuh airnya hingga aku datang. Rasulullah sebut demikian. Kami lalu datang ke sana, tetapi ternyata kami telah didahului oleh dua orang lelaki-laki. Dua lelaki. Mata air itu seperti tali kasut yang dan mengalir air sedikit demi sedikit. Keluar sikit, kecil je mata air itu. Rasulullah bertanya pada mereka, apakah kamu tadi menyentuh airnya?
Rasulullah tanya, kamu sentuh tak air tadi? Mereka menjawab, ya. Mereka jawab, ya. Belum pun mencela mereka dan berkata pada mereka sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Mereka kemudian menciduk air daripada mata air itu dengan tangan mereka sedikit demi sedikit. Sehingga terkumpul pada satu tempat dalam satu bekas. Lalu Rasulullah SAW mencuci kedua tangan Rasulullah dan wajah Rasulullah dalam bekas air itu. Kemudian mengembalikan balik air itu dalam mata air. Lalu mengalirlah air yang sangat deras di mata air tersebut. Sehingga orang pun dapat mengambil air daripadanya. Rasulullah SAW sabda, wahai Muaz, jika umur kamu panjang, barangkali kamu akan melihat tempat ini dipenuhi kebun-kebun dan bangunan-bangunan. Tuan-tuan pergi ke Madinah, tuan-tuan jumpa telaga yang keluar daripada mata air yang Rasulullah SAW lakukan itu dekat dengan Masjid Quba. Dekat je dengan Masjid Quba. Saya pergi dah tempat sebut. Nak sebutnya, yang ni yang berlaku zaman Rasulullah SAW dan zaman kita ni banyak lagi lah. Kalau ada keadaan-keadaan demikian. InsyaAllah kita berhenti setakat ni. Tersambung di antara tanda-tanda berlakunya kiamat pada pengajian yang seterusnya nanti insyaAllah. Aku qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.